Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Terdapat bertemu lagi dalam kuliah kita ni tuan-tuan ya, menyambung kembali daripada tafsir kita surah Al-Maidah ya. Ini sebelum tu barangkali tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat. Ada dua selamat tuan-tuan ya. Selamat Hari Wilayah dan selamat satu lagi tuan-tuan ya. Ini selamat Hari Wilayah lah tuan-tuan ya. Ya kepada ini wilayah kan. Saya pun lupa tuan-tuan. Sempadan kan ya. Selamat menyambut Hari Wilayah tuan-tuan ya. Rupanya dah 50 tahun wilayah persekutuan ni tuan-tuan ya. Masya-Allah. Mudah-mudahan ya semua warga wilayah dalam keadaan sihat, baik dalam kehidupan ya, dapat beramal ya. Ya, kita diberikan kesempatan ya untuk menikmati masa-masa ini tuan-tuan, kita gunakanlah sebaik yang mungkin. Dan insya-Allah pada malam ini kita masuk kepada ayat yang ke 103 ya. 102 tuan-tuan ya, 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Sesungguhnya telah menanyakannya sesuatu kaum sebelum kamu, tetapi kemudian mereka menjadi orang-orang yang kufur. Ya, dahulu telah pun ada kaum yang pernah membuat pertanyaan yang pelik-pelik kepada nabi mereka. Misalnya kaum Nabi Saleh bertanyakan setelah didatangkan unta yang mereka bunuh, kemudian mereka menjadi kufur. Nabi Musa kaumnya bertanya, bagaimanakah mereka boleh melihat Allah secara terang-terangan? Mereka menjadi cilaka. Begitu pula halnya kaum Nabi Isa yang minta makanan daripada langit. Bila diturunkan mereka mendustakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menanyakan tentang ayat ini. Mereka telah meminta dan bertanya, tetapi bila diberikan apa yang mereka minta, mereka menjadi kufur, iaitu engkar. Oleh itu, wahai umat Muhammad, janganlah pula kamu bertanyakan sesuatu, tetapi bila diberikan apa yang kamu tanyakan akan menyusahkan kamu. Jadi jangan banyak tanya, kalau yang tak ada kena mengena tuan-tuan. Ayam ke telur dulu? Ada faedah tak tuan-tuan? Ada faedah tak soalan? Kalau ada faedah pun tak bermanfaat kalau kepada kita. Kalau tak ada pun kita tak jadi jahil. Faham tuan-tuan? Kalau ada jawapan pun tak bertambah ilmu kita tuan-tuan. Kalau tak ada pun kita tak jadi bodoh tuan-tuan. Ya, itu soalan itu sabit daripada yang sebelum ini. Jadi jangan banyak tanya ya. Soalan-soalan yang kalau ditanya nanti kamu menjadi susah. Tatkala diturunkan. Contohnya lah kaum Nabi Musa. Ini ditunjuk kaum Nabi Saleh. Setelah didatangkan unta, mereka pun apa dia? Mereka menjadi orang yang kufur. Minta mukjizat. Boleh keluar unta daripada batu. Tapi akhirnya mereka bunuh. Kaum Nabi Musa suruh sembelih lembu, macam-macam dia tanya. Akhirnya habis. Itu satu. Kemudian apa dia? Mereka nak melihat Tuhan. Hatta narallaha jahrah, sehingga kami melihat Tuhan dengan mata kepala kami. Habis kena panapti tuan-tuan. Umat Nabi Isa minta makanan ma'idatam minas sama, makanan daripada langit. Hebat tak tuan-tuan? Minta makan daripada langit. Allahu Rabbi. Kan? Tapi Allah Ta'ala kata siapa makan lepas ni dia kufur, aku azab dia istimewa. Sebab kau dah makan hidangan yang istimewa, kalau kamu kufur, seksaan kamu pun istimewa yang tidak pernah aku azab pada orang lain, khusus untuk dia. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu saja yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tuan-tuan ya?
Jadi jangan banyak tanya kalau dia tidak memberikan faedah kepada kita. Ya, soalan-soalan yang memberikan faedah tak apa tuan-tuan. Ya. Soalan-soalan yang kita rasa tak perlu, tak payah jawab. Ya. Ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamiu. ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Dan Allah tidak mengadakan bahirah, saibah, wasilah dan ham. Tetapi orang yang kufur itulah yang mengada-adakan dusta kepada Allah. Kebanyakan mereka itu tidak berakal. Apa makna ayat ni tuan-tuan? Apa dia bahirah? Ya, orang-orang zaman jahiliyah dulu menjadi adat kebiasaan jahiliyah dengan menjadikan beberapa ekor binatang ternak itu sebagai hadiah korban atau persembahan-persembahan kepada sekalian berhala-berhala mereka. Kemudian mereka mendakwa bahawa perbuatan itu mengikut syariat. Syariat mana? Wallahu a'lam. Itu yang dia buat-buat sendirilah. Semua itu rekaan Melaka. Jadi binatang-binatang itu adalah hadiah korban untuk disembahkan kepada berhala. Namanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Apa dia bahirah? Unta yang dipotong telinganya, iaitu setelah dia beranak 5 dan yang kelima itu pula betina. Masya Allah. Unta dia beranak 5 ekor, dah beranak 5, yang kelima tu betina. Maka dipotong telinganya dan dipersembahkan kepada berhala. Itu namanya bahirah. Saibah. Unta yang dibiarkan lepas, yang dibiarkan lepas kerana telah dinazarkan sebagai hadiah kepada berhala. Tuan dia kata, ni unta ni nak dinazarkan kepada berhala ni, maka dilepaskan. Tidak boleh dijadikan beban, membawa beban, bulunya tak boleh dipotong, susunya tak boleh diperah untuk diminum kecuali untuk anaknya sahaja dan untuk orang yang datang. Itu namanya saibah. Tak boleh diusik. Yang boleh ambil airnya untuk anak dia lah, anak unta tu, dan untuk tetamu yang datang. Kalau ada tetamu yang datang ke rumah-rumah berhala barangkali. Itu namanya saibah. Wasilah, kambing. Ini kambing pula yang menyambungkan saudaranya yang jantan. Caranya, seekor kambing jika sudah beranak 7, iaitu ditunggu apa jenisnya. Kalau jantan disembelih dan dimakan, kalau betina dibiarkan. Binatang ni 7 kali dah beranak, kambing ni. Kalau jantan boleh dimakan, sembelih makan. Kalau betina dibiarkan. Tetapi kalau beranak kembar, jantan dan yang betina dinamakan wasilah, anak kepada kambing. Maknya tu dah beranak ke-7, yang ke-7 tu kembar. Payah pula nak tahu tuan-tuan ya. Barangkali dia ada surat beranak tuan-tuan ya. Dia ada IC ni, kambing ni beranak berapa ekor dah berapa kali tuan-tuan ya. Payah pula tuan-tuan ya. Salah tu diingat tu tuan-tuan ya. Ni unta ni dah beranak berapa kali, ni lembu ni kambing dah beranak berapa kali. Kalau kita tak ada lah tuan-tuan, lantak lah kau kan ya. Itulah payahnya orang jahiliyah ni. Kalau betina kembar tadi tu, jantan disembelih, yang betina tadi dibiarkan dan dinamakan wasilah, iaitu yang menyambung saudaranya yang jantan. Kerana yang jantan itu tidak akan disembelih disebabkan ada saudaranya kembar yang betina. Payah ni tuan-tuan ya. Dan kemudian yang keempat ni namanya ham. Ham ni apa? Unta jantan. Unta jantan yang dah dapat mengeluarkan keturunannya sebanyak 10 ekor. Maknanya unta jantan ni jadi baka lah tuan-tuan ya. Dia dah memberanakkan 10 ekor unta betina, tu maksud dia lah. Jadi semenjak itu jantan ini tidak boleh ditunggang, dibebankan dengan barang-barang, tidak boleh dicegah untuk mengangkut air, makanan, tidak boleh dimanfaatkan sehingga dia mati. Dibiarkan begitu. Kalau dia mati boleh dimakan. Ini syariat mana ni? Syariat jahiliyah yang pelik-pelik ini. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini menolak syariat yang pelik-pelik ini. Tidak ada dalam Islam ni bahirah, saibah, wasilah, ham ni tak ada.
Semuanya dilarang. Tetapi orang jahiliyah ni kufur. Dan mereka apa? Membuat-buat sengaja-ngaja. Ya, mengada-ngadakan syariat itu dalam agama mereka. Dan kemudian mereka kata apa? Ni yang Allah Ta'ala yang paling dibenci. Allah Ta'ala lah yang menyuruh kami menyediakan ni bahirah, saibah, binatang-binatang ni. Dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini namanya dusta. Dan yang mengubah orang yang mula-mula sekali, orang yang mula-mula sekali mengadakan pendustaan kepada Allah dengan mengubah syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah Amrun bin Luhai al-Khuzai. Dialah yang mula-mula mengadakan keempat-empat jenis binatang ternak tadi sebagai sembahan kepada persembahan kepada berhala-berhala. Kononnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ya. Lalu menjadi ikut-ikutan. Inilah dia yang dikatakan mengada-ngadakan sesuatu yang sesat, kemudian orang ikut dan dosanya sampailah hari kiamat. Kalau ada orang ikut lagi, habis. Tuan ya, ini sunnah yang pelik-pelik ni dibawa oleh Amrun bin Luhai al-Khuzai. Okey, kesimpulannya, jadi Allah Ta'ala tidak memerintahkan ibadat melainkan apa yang telah disyariatkan menerusi Rasulnya. Jadi ibadat ini tuan-tuan ya, mesti ada sandaran hukum yang jelas. Ya, dan dalam mazhab kita, mazhab yang empat ini semuanya berdasarkan, mesti ada Quran, landasannya ada Quran, ada hadis, ada ijma' dan ada qiyas. Itu sandaran hukum. Ya, itu sandaran hukum tuan-tuan ya. Jadi kalau kita tak mampu nak mengambil Quran, kita tahu baca Quran, tapi kita tahu tak nak mengambil dalil daripada Al-Quran, tak boleh, tak tahu. Apalagi hadis. Hadis ni dengan segala macam bentuk, sifat, kategori, kriteria dia berbeza-beza, macam-macam tuan-tuan. Jadi kalau kita tidak mahir ni, ikut ajalah. Apalagi ijma', kita tak belajar hukum-hukum ijma' tuan-tuan. Apalagi qiyas. Kan ya? Baik. Jadi huraian 103 ini menyatakan bahawa orang Arab jahiliyah ini telah menjadikan kebiasaan menjadikan binatang-binatang tadi sebagai persembahan-persembahan kepada berhala. Dalam Islam tak ada ya. Kalau kita nak korban, tunggulah hari raya korban dan makan. Ada sekali tuan-tuan ya, dekat surau saya, dekat tempat saya, Pantai Dalam tuan-tuan. Waktu hari raya korban, kami buat korban, ada datang orang, tak pasti. Orang Jepun. Sebab dia tinggal dekat homestay, dekat kawasan perumahan tu. Jadi tuan homestay tu dan duduk dekat tepi surau tu, bawa dia tengok korban. Lepas korban kami buat kenduri lah, masak, makan dan semua. Dia tanya, macam ni cara korban orang Islam ni lah. Lepas hadis sembelih, kami masak dan kami makan. Dan selebihnya kami bagi kepada orang. Oh, dia ingat korban tu dibiarkan aja. Dia tak tahu tuan-tuan. Jadi berapa jam tu, dekat 2 jam enggaklah saya terangkan tuan-tuan korban. Ya, tata cara korban orang Islam. Bukan nak dipersembahkan kepada pelihara, bukan nak diberikan, nak dibiarkan begitu saja tuan-tuan ya. Baik, nah itu ayat yang ke-103. Masuk ayat yang ke-104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا وما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu mengikut kepada hukum-hukum yang diturunkan Allah dan Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Meskipun nenek moyang mereka itu tidak berpengetahuan tentang sesuatu pun dan tidak pula mendapat petunjuk. Ni tuan-tuannya, adat kebiasaan. Adat ya. Adat sebenarnya ni ada dua tuan-tuan ya. Kalau kita tengok dalam kajian Melayu tuan-tuan, adat ni ada dua ya. Adat ni ada yang bermaksud adat istiadat
Kebiasaan adat istiadat orang kita berbaju Melayu dan cakap Melayu kan. Adalah adat-adat orang Melayu tuan-tuan, ni adab-adab sopan yang kadang-kadang dah menjadi adat. Dan adat tuan-tuan ni selalu kita dengar ni tuan-tuan. Dengar. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan ya. Biar mati anak, jangan mati adat. Apa makna dia? Adat kat sini bukan bermaksud adat istiadat. Tolong faham. Adat kat sini bermaksud undang-undang. Tidak ada siapa pun yang duduk di atas undang-undang. Apabila kita tengok dalam sejarah tuan-tuan ya, apabila anak kepada Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, salah seorang sultan Aceh, anak dia bunuh orang, anak dia mati kena bunuh. Anak dia bunuh orang, anak dia pun mati. Aceh Darussalam. Beza dengan Sultan Melaka, Sultan Mansur. Apabila anak dia Tengku Muhammad membunuh anak bendahara Tun Perak, Tun besar yang sedang main sepak takraw, sepak raga. Dia sepak terkena dastar, tengkolok dia jatuh, dibunuh anak bendahara. Apa dia buat? Dia buang ke Pahang, menjadi Sultan Pahang yang pertama. Nampak tuan-tuan Tapi adat Melayu apa dia? Biar mati anak. Adat tu maksudnya apa dia? Undang-undang, bukan adat kebiasaan. Tapi selalu yang orang kita tafsirkan adat tu kebiasaan. Adat istiadat, pakaian, kan, tata cara tertentu. Sebenarnya bukan. Itu maksudnya adat. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Tingginya orang Melayu ni dalam menjunjung undang-undang. Tak ada siapa yang akan duduk di bawah undang-undang. Tak ada siapa duduk atas undang-undang. Semuanya duduk di bawah undang-undang yang sama. Tak kiralah siapa dia melakukan jenayah, sama macam Nabi kata, kalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku potong tangan dia. Dibawakan satu kes kepada Nabi SAW daripada daripada keturunan bangsawan Quraisy, yang kaya, tapi dia mencuri. Namanya Fatimah juga. Jadi orang-orang minta apa dia tuan-tuan, sebab dia keturunan bangsawan, dia minta pengecualian kepada Nabi. Tak ada. Apa Nabi kata? Rosaknya umat yang sebelum daripada kamu, inilah dia. Apabila orang yang rendah darjatnya melakukan kesalahan, dihukum. Tapi yang tinggi darjatnya, dilepaskan. Lepas tu Nabi kata, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Nampak tuan-tuan, tak ada siapa yang duduk di atas undang-undang. Orang Melayu dah pegang tu lama dah. Ada dalam bidalan Melayu. Dalam pepatah, bukan pepatah macam inilah. Patah lah tu kan. Nak kata apa tuan-tuan? Biar mati anak, jangan mati adat. Undang-undang jangan dicabar. Tak kiralah anak siapa pun. Tak kiralah siapa pun. Siapa buat salah, tetap dihukum. Kan? Rosaknya umat yang terdahulu, apabila ada orang buat salah, tak dihukum. Sebab dia berjawatan, anak bangsawan dan sebagainya. Tapi Sultan Aceh ini telah menunjukkan, anak dia buat salah. Sama macam Saidina Umar. Anak dia dituduh berzina, anak dia kena sebat. Sampai mati. Kemudian anaknya mati. Disebabkan sebatan tadi. InsyaAllah. Tuan-tuan, yang tu. Tingginya Islam nak menjunjung undang-undang dan hak asasi manusia. Lama orang baru jumpa asasi manusia ni baru lepas perang dunia, tuan-tuan Baik, jadi orang-orang yang mengamalkan adat kebiasaan yang pelik-pelik tadi, macam wasilah, bahira, ham dan sebagainya tuan-tuan, adat kebiasaan dan bukan hukum daripada Allah. Tetapi bila Nabi SAW menerangkan hukum yang datang daripada Allah, dia kata hukum ni tak apalah, cukuplah apa yang nenek moyang kami amalkan.
apa yang nenek moyang kami amalkan. Bila datang syariat, tuan-tuan, hukum yang bertentangan dengan syariat terbatal. Hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat terbatal. Ya. Tetapi dalam kaedah, ada satu kaedah dalam usul fiqh, kaedah dalam menetapkan hukum. Bila dah tak ada dah, tuan-tuan, bila dah tak ada dah hukum, kita nak cari sumber hukum. Dalam Al-Quran tak ada, dalam As-Sunnah tak ada, ijma' tak ada, qiyas tak ada, maka ada imam mazhab yang menyatakan bahawa al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu boleh dijadikan sandaran hukum. Contoh, selalu saya buat contoh ni, tuan-tuan, duduk di kedai kopi yang dibayar harga minum ke, berapa lama kita duduk? Kan? Duduk kat kedai kopi, tuan-tuan, kedai kopi lah, kedai mamak, tuan-tuan, kedai apa, yang kita bayar harga lama kita duduk ke, barang yang kita order ke, tuan-tuan? Yang kita order kan, dia tak ada, itu adat kebiasaan. Adat dia begitu. Bukannya berapa lama kita duduk. Cuma musim SOP ni faham-faham lah, tuan-tuan, tempat terhad, kan, lebih-lebih kurang sudah lah, kan, betul, tuan-tuan. Cara makan kenduri kahwin lah, kan. Tapi ada orang pula soalkan saya, Ustaz, semalam kenapa kenduri kahwin dibenarkan makan-makan? Apa tu? Kata, kenapa kat masjid tak boleh nak makan-makan? Yang tu saya tak boleh jawab, tuan-tuan. Ada jawapan tak, tuan-tuan? Saya pun tak ada. Surrender, tuan-tuan. Tak boleh jawab. Kenduri kahwin boleh? Kenapa masjid nak buat makan-makan tak boleh? Entah. Tuan-tuan, kena tanyalah apa orang yang buat peraturan. Wallahu a'lam, tuan-tuan, ya. Jadi kami berpegang, kata orang-orang ini, kami berpegang kepada amalan dan adat istiadat nenek moyang kami. Kerana itulah mereka yang kami ikut. Kami ini pengikut dan tidak perlu ikut orang lain. Persoalannya, tuan-tuan, dalam apa pun kehidupan kita, yang nak bawa kita mati, lepas mati ni adat kebiasaan ke amalan agama gitu. Agama yang nak dibawa ke ataupun apa? Tak kira lah siapa, apa pun, tuan-tuan, yang nak dibawa ni agama. Bukan agama nenek moyang, bukan adat kebiasaan nenek moyang. Apa lagi kalau adat itu, tuan-tuan, kalau adat kebiasaan itu sesuatu yang baik, yang diiktiraf oleh orang Islam, macam orang Melayu, tuan-tuan, adat dia apa? Adab dia masuk rumah, buka kasut, bersih. Rumah orang Melayu ni, tuan-tuan, insya-Allah boleh solat sebab dia bersih. Adat kebiasaannya apa? Mereka menutup aurat, jaga menutup aurat, itu adat kebiasaan dia. Itu memang agama. Bila masuk agama, mereka pun ikut peraturan agama. Itu tak apa. Tapi kalau adat kebiasaan yang pelik-pelik, yang tak ada dalam syariat, tak perlulah. Sebab yang nak dibawa bukan adat tu, yang nak dibawa pahala kita. Itu kena faham. Sebab saya teringat, tuan-tuan, apa dia? Apabila salah seorang anak Presiden Indonesia, Soekarno, tukar agama ke Hindu, orang tanya dia, kenapa tukar ke Hindu? Kembali kepada agama nenek moyang. Inilah jawapan dalam ayat yang kita baca ni. Walaupun nenek moyang kamu itu, apa dia? La ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Tak dapat petunjuk dan tak tahu apa-apa. Tuan-tuan, Masya Allah. Itu ikut kepada nenek moyang. Ni orang yang menjadi pak turut kepada kepercayaan apa, khurafat, karut, mandi sapar, apa lagi, tuan-tuan, macam-macam lah adat kita ni, tuan-tuan, adat sial lah, itulah adat ni lah, segala macam yang pelik-pelik. Jadi seperti penyembahan berhala. Jadi walaupun datuk nenek moyang mereka tu tak tahu apa dia, tak ada petunjuk, tak ada hidayah, tapi apa dia, mereka tetap ikut. Walaupun kadang-kadang menjadi satu kejahatan, apa dia, menganiaya anak-anak yatim, orang wanita, adat kebiasaan yang kejam, orang jahiliah, tanam anak hidup-hidup. Ini buruknya perangai, yang patutnya ditinggalkan. Baik. Ayat yang seterusnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu sendiri. Tiadalah membahayakan kamu orang-orang yang sesat jika kamu telah mendapat petunjuk kepada Allah tempat kembali kamu sekalian, maka dialah yang akan menceritakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu sendiri. Apa maksud dia ni? Para ulama menyatakan bahawa ayat ini adalah ayat perintah. Jadi maknanya apa dia? Hendaklah kamu semua, wahai orang yang beriman, menjaga diri kamu daripada dosa. Jangan berterus-terusan melakukan maksiat. Hendaklah kamu pelihara diri kamu dengan usaha melepaskan diri daripada siksaan Allah. Dan berfikirlah bagaimana caranya untuk beramal, yakni taqarrub kepada Allah. Tinggalkan maksiat. Maksudnya apa dalam ayat ini? Alaikum anfusakum, tinggalkan kamu maksiat, bertaubat dan dekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikirlah apa cara nak tinggal maksiat, macam mana? Jangan kawan dengan orang yang geng maksiat, ya. Isi waktu yang bermanfaat, kan? Ya, lepas maghrib, orang lepas maghrib dengar kuliah, awak lepas maghrib main judi, tuan-tuan. Lepas maghrib yang main judi. Tapi ingat pula tu sembahyang tu. Sembahyang tu. Tuan-tuan, ingat tu sembahyang dulu, lepas sembahyang main judi. Apa hal ni? Kan pelik tu. Kan? Orang lepas maghrib dengar kuliah, takarub kepada Allah. Ini takarub. Ya, menunggu waktu solat, lepas solat yang satu lagi tu takarub. Alhamdulillah tuan-tuan, konsisten kita, istiqamah kita. Apalagi kita dengar ilmu, masuk dalam majlis zikir, masya-Allah. Ya, kalau ada majlis zikir jangan tinggal tuan-tuan. Ya, ada majlis zikir. Ya, apa majlis zikir kita setiap minggu tuan-tuan? Tahlil. Yang kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, dalam satu hadis tuan-tuan, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ni. Ada yang ditugaskan untuk berjalan-jalan atas muka bumi mencari majlis-majlis zikir. Lebih kurang begitulah maksud hadis ni. Tuan-tuan, hadis ni agak panjang. Lalu malaikat bila jumpa majlis zikir ni tuan-tuan, dia kerumun. Dia kerumun. Ya, berlapis-lapis sampai ke langit. Lepas tu, mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tanya. Padahal Allah Ta'ala tahu dah, tak perlu tanya, nak jadikan cerita. Daripada mana kamu? Daripada majlis zikir. Dia berzikir. Ya, apa ada minta apa? Ada tak dia minta apa-apa? Dia minta syurgamu ya Allah. Betul, Allah Ta'ala tanya tadi, yang minta tu pernah tengok syurga tak? Confirm belum pernah tengok, ya Allah. Okey. Lepas tu dia minta apa lagi? Dia minta jauhkan daripada neraka. Okey. Mereka pernah nampak neraka tak? Malaikat kata tentu tak pernah nampak, kan? Betul tuan-tuan? Pernah nampak neraka? Tak pernah kan? Siapa pernah tengok neraka? Jadi baik dah semua orang, tuan-tuan. Okey. Lagi minta apa? Mereka minta diampunkan dosanya. Okey. Aku bagi semua. Lepas tu ada malaikat lagi kata, ya Allah, ada seorang. Kenapa? Ada seorang. Dia ni tak berniat untuk masuk dalam majlis zikir ni, hanya lalu-lalu. Lepas tu dia duduk ikut dalam majlis. Bukan niat dia nak ikut majlis tu, dia hanya lalu. Jadi orang ni macam mana, ya Allah, nak dibagi ke tak ni? Rahmat engkau ni, siapa yang masuk dalam majlis itu aku bagi semua. Walaupun tadi asalnya dia bukan niat nak ikut sangat majlis tu. Wallahu a'lam. Nampak tuan-tuan? Jadi majlis-majlis zikir ni tuan-tuan besar sebenarnya.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa kita? Yang beramai lagi kalau dalam majlis yang ramai tuan-tuan, majlis yang ramai. Apa dia kita minggu-minggu? Tahlil. Kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cantiknya cukup 100 tuan-tuan. Ada masa cukup 100 tuan-tuan. Allahu Rabbi, malaikat berkerumun. Malaikat berkerumun. Masya Allah, diberikan semua apa yang mereka minta. Yang datang numpang-numpang pun dapat juga tuan-tuan. La ilaha illallah. Apa lagi? Zikir, majlis orang selawat. Dan dia ni lalu-lalu aja lapor. Tengok ada selawat. Biasa ada selawat, ada makan. Bukan sinilah tuan-tuan, janganlah marah. Kan? Tempat saya. Lalu dia pun join lah ni. Kan? Untung-untung aku dapatlah makanan. Kan? Ya, dalam tu dia ikut tuan-tuan, dia ikut. Itu pun Allah Ta'ala beri. Masya Allah. Rahmat Allah dengan sebab zikrullah. Dengan sebab zikir dalam majlis. Tuan-tuan zikir dalam majlis. Ada yang kita zikir sendiri kan. Yang kita buat hitungan sendiri. Kat rumah kita ke apa ke. Tapi dalam majlis zikir tuan-tuan. Jangan tinggal. Sebab kat situlah Allah Ta'ala nak menurunkan rahmat. Ya, baik. Jadi ni itu takarub tuan-tuan cara. Kemudian la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tiadalah membahayakan kamu orang yang sesat jika kamu mendapat petunjuk. Maknanya apa? Tidaklah membahaya orang-orang yang telah sesat disebabkan kufurnya. Jadi orang yang sesat ini tuan-tuan tidak akan membahayakan kepada orang yang dapat petunjuk, yang telah mendapat hidayah daripada Allah, yang taat mengerjakan perintah Allah. Ayat ini sebenarnya apa? Ayat ini sebenarnya nak menghiburkan orang-orang yang beriman, yang diseru, ya ayyuhallazina amanu tadi tu supaya mengikut sekalian perintah Allah dan Rasulnya, sedangkan mereka yang tak mahu mengikut, enggan, iaitu daripada kalangan ahli kitab ataupun orang-orang musyrik, ataupun daripada orang Islam yang derhaka kepada Allah. Mereka tu tak boleh nak buat apa-apa tuan-tuan. Ya, orang ahli kitab, orang musyrik, orang Islam yang tak nak mengikut peraturan Islam, itu orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang beruntung, yang beramal, teruskan amal. Jangan hiraukan orang-orang ni. Tapi kita ajak mereka tuan-tuan, kita ajak mereka supaya bersama-sama. Itulah maksudnya tuan-tuan ya. Apa dia? Ya, yang kita ajak mereka untuk mengimarahkan masjid surau, itulah dia sebenarnya. Supaya sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya sama-sama dapat ilmu. Tuan-tuan, ilmu ni tak diajar tuan-tuan. Betul lah tuan-tuan. Saya belajar tafsir masa belajar daripada sekolah sampai universiti. Sampai buat master tuan-tuan. Ada tak saya baca satu ayat daripada Alif Lam Mim, bukan Alif Lam Mim, daripada bismillah sampai habis tuan-tuan? Tak ada. Ni belajar pun ayat-ayat yang tertentu, surah-surah yang tertentu. Tapi kalau saya mengajar ni tuan-tuan, kan, paling tidak apa dia tuan-tuan? Satu-satu, sama-sama dengan tuan-tuan. Kita sama tuan-tuan. Saya tukang baca. Tuan-tuan ya. Ilmu ni tuan-tuan tak dapat kat mana-mana tempat. Tak ada. Samalah dengan hadis. Kan, atau kitab lain tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Saya cakap tuan-tuan, kitab saya berlambak tuan-tuan. Satu rumah penuh kitab. Satu lagi dekat kampung pun ada, berlambak kitab. Tadi kakak saya dah bising, mana orang letak kitab kau? Sebab rumah selalu hujan lebat, air naik kan. Dan sekarang ni dah air dah masuk rumah pula dah. Saya pun pening nak letak kitab mana. Kitab ni tuan-tuan, kalau saya tak mengajar, dia jadi apa? Ya kan? Makanan naik, jadi buruk. Bila dia mengajar tuan-tuan, dibaca, ada faedahnya. Nampak tuan-tuan? Sebab apa yang diajar ni bukan semua saya belajar dulu tuan-tuan. Belajar secara umum gitu. Tapi bila kita ada kelas macam ni, ada kuliah, kita tengok satu persatu. Tuan-tuan ya, satu persatu. Dah berapa belas tahun dah saya kuliah sini kan tuan-tuan. Masuk juzuk 7 tuan-tuan. 12 tahun dah. Lebih ya. InsyaAllah. Tuan-tuan, habis juga juzuk satu-satu.
Jadi itulah lebihnya tuan-tuan ilmu, yang tak dapat di mana-mana. Jadi orang-orang yang ni kita nak ajak orang Islam supaya sama-sama dapat ilmu, sama-sama dapat beramal, sama-sama cari pahala Allah. Dunia ni tak payah suruh tuan-tuan, dia tahulah nak hidup. Tuan-tuan, dunia ni tak payah nak ajar tuan-tuan, dia tahu nak hidup kena kerja. Okey. Kecuali dia fikir kalau tak boleh kerja dia merompak, itu lain. Ilmu agama ni tuan-tuan, kalau kita tak ada kesungguhan tak dapat. Bila kita tak ada ilmu, kita mulalah buat kesilapan-kesilapan yang merugikan kita. Dan kita hilang apa tuan-tuan? Satu lagi, peluang-peluang yang apa? Peluang-peluang tuan-tuan. Peluang apa dia? Pahala Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hilang peluang apa tuan-tuan ya? Doa daripada malaikat. Allahu Rabbi. Hanya dalam majlis-majlis zikir, majlis ilmu sajalah yang boleh dapat. Kalau tak ada kita rugi tuan-tuan. Dunia kita cari berpuluh jam satu hari kan tuan-tuan. Ada orang kerja sampai 24 jam. Dan duduk dalam majlis ilmu biarlah maghrib isyak pun tuan-tuan, mudah-mudahan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam Al-Hakim, Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis daripada Tha'labah Al-Khashni tentang maksud ayat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ni ayat 105 ni, "I'tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar hatta idza ra'aita suhan muta'an hawawan muttabi'an dunya wa mu'athiratan wa ijabaka kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika nafsak." Kata Nabi apa dia? Kerjakan oleh kamu dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang daripada buat jahat. Itu yang saya sebut tadi. Suruh orang buat baik dan cegah orang daripada mungkar, hingga engkau lihat orang itu kepada yang keji tersangat gemarnya, kepada hawa nafsu terlampau diikutkannya, kepada dunia teramat sayangnya, dan kepada fikiran sendiri masing-masing orang itu bermegah-megah. Ketika itu jaga diri kamu. Maksudnya apa? Jaga diri kita tuan-tuan. Apabila kita suruh orang buat baik, cegah orang daripada mungkar. Tapi hati-hati. Bila apa dia tuan-tuan? Bila kita tengok orang yang suka buat keji ni, terlampau mengikut hawa nafsu dan suka melakukan yang keji-keji, yang jahat-jahat ni. Kita suruh-suruhlah dia buat baik, tapi kalau tak mampu nak buat macam mana tuan-tuan? Gemar sangat berjudi tuan-tuan. La ilaha illallah. Gemar sangat minum arak. Ini tahun baru Cina. Orang yang dia tu memang minum, yang datang pun bagi minum juga. Habis tuan-tuan. Ini masalah. Baik, apa lagi? Terlalu mengikut hawa nafsu. Zaman hari ini. Tuan-tuan semua hawa nafsu. Betul. Kalau apa tuan-tuan dia ikutkan hawa nafsu ni, apa kata patah Melayu, ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu. Itulah dia. Dan ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu. Dan contohlah tuan-tuan, setiap kali keluar jenis handphone baru beli, tak dan 2 bulan tukar, tak dan 2 bulan tukar, tak dan setahun tukar. La ilaha illallah. Habis dah tuan-tuan. Habis kita. Sebab hawa nafsu. Pakailah segala mana boleh pakai tuan-tuan. Kalau yang nak lah, kalau ada orang tak ada, dia nak yang paling canggih tuan-tuan. Okay. Itu hawa nafsu. Apa lagi kalau benda tu maksiat. La ilaha illallah. Tu nafsu semua tu. Apa lagi? Kata Nabi, kalau kau tengok wa dunyan mu'athiratan, kalau kau tengok dunia tu teramat sayang dia kepada dunia. Sayang sangat kepada dunia. Nak keluar duit RM1, nak letak dalam tabung surah pun tak pernah tuan-tuan. Tak pernah. Masya Allah, sayang benar kepada harta bendanya yang nak ditinggalkan. Kan harta semua tinggal. Tak ada siapa nak bawa harta. Kan? Tapi dia sayang sangat dengan yang nak ditinggalkan itu.
Maka kalau Nabi satu lagi apa dia? Dan bila kamu tengok ni, dan kepada fikiran masing-masing, orang yang bermegah-megah dengan idea-idea dia. Kadang idea tu kan betul pun, kan? Ya, kita pun pelik. Hebatlah orang ni, idea dia macam-macam. Baik tak dia? Kalau baik ikut peraturan Allah tak apa. Idea macam-macam, sesat. Orang kagum dengan Charles Darwin, dengan teori evolusi. Allahu Rabbi. Waktu tu, zaman tu. Lepas tu bila ada cerdik pandai, komen dia pun, teori itu pun tak boleh dipertahankan. Betul, tuan-tuan. Kan semua itu berevolusi. Tapi kenapa hari ini kita tak pernah tengok binatang yang berevolusi? Tetap aja. Nah. Tuan-tuan pernah tengok tak? Yang katak tu nak cuba berjalan dekat darat. Ada tak? Tak ada. Katak sama tu. Dah berpuluh tahun tengok katak. Teori ni dah habis ke? Apakah teori evolusi ni dah habis? Dia kata teori evolusi. Tak ada. Tak boleh dipertahankan. Orang ambil lalat. Lalat ni cepat membiak kan? Entah berapa puluh ribu kali dibuat lalat. Membiak. Tak pula lalat jadi kumbang. Lalat tetap lalat. Tak jadi kumbang. Tak berevolusi kepada tuan-tuan. Yang tu teori-teori yang tak boleh dipertahankan, tapi diagung-agungkan. Sesat. Ya, sesat. Okey. Itu hawa nafsu. Hebat, dia kata hebat. Betul. Teori-teori apa? Teori Karl Marx, komunis. Habis ada negara komunis. Habis semua negara komunis pun tak percaya kat dia. Habis buang. Tak boleh pakai. Kan? Macam-macam teori dalam dunia. Ya, macam-macam ideologi. Orang kata hebat. Habis punya? Habis. Jadi para ulama berpendapat bahawa orang Muslim yang belum dikatakan, itu belumlah dikatakan mendapat petunjuk jika hanya berusaha memperbaiki dirinya dan tidak mahu mengambil berat hal orang lain. Orang Muslim ini, kata ulama, seorang mukmin yang baik belum dapat melaksanakan perintah ayat ini kalau dia hanya fikir untuk diri dia. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minna. Ya. Siapa yang tidak berfikir, baru siapa yang tidak pernah mengambil berat urusan umat Islam, falaysa minna, bukan daripada kalangan kami. Urusan umat bukan urusan jiran. Faham tuan-tuan? Urusan umat, kenapa umat kita lemah pada hari ini? Kenapa umat kita tidak mau pergi masjid? Kenapa umat kita tidak mau tengok peraturan Islam? Kenapa umat kita ni lemah semangat? Dia tak pernah berfikir untuk memperbaiki hal umatnya, falaysa minna, kata Nabi. Bukan daripada kalangan kami. Jadi umat Islam ni bukan duduk sendiri-sendiri. Umat Islam ni bukan duduk sendiri-sendiri. Itu pesan Nabi. Dan itulah dia terutamanya apabila berlakunya mungkar. Apabila dalam kawasan tu ada perkara mungkar, Allahu Rabbi, itu dulu yang nak dicegah. Yang nak dicegah. Apalagi mungkar dalam rumah. Apa dia mungkar yang pertama berlaku dalam rumah, tuan-tuan? Kata ulama, sebagian ulama kata apa? Tak solat. Itu mungkar paling besar dalam rumah sendiri. Kan? Betul, tuan-tuan. Minta maaf lah, tuan-tuan. Saya balik kampung, anak cucu semua kumpul, kan? Adik-beradik, sepupu, sepapat, semua duduk ramai-ramai. Tak solat. Inilah mungkar yang pertama. Kalau yang tak solat. Duduk ramai-ramai, tak ada siapa duduk peringat nak solat. Duduk sembang, bakar ayam, bakar kambing, segala benda yang boleh dibakar. Tuan-tuan, tuan-tuan. Saya baru balik kampung tu, yang terlambat tadi, tuan-tuan. Hujan pula tu. Pelik, tuan-tuan, sekarang ni panas tiba-tiba hujan. Lalu hujan, berhenti. Hujan, ada tak hujan. Pelik. Tuan-tuan, duduk ramai-ramai, tak solat. Terutamanya solat subuh. Betul, tuan-tuan. Habis kalau dah bersembang sampai 2-3 pagi, nak ke masjid, haram, tuan-tuan. Nak ke masjid surah lagi lah.
Ini mungkar yang pertama dalam rumah, tak solat. Itu dia. Tolong jaga tuan-tuan ya. Sama-sama kita jagalah. Sama-sama, bukan pada tuan-tuan. Saya pun sama. Peringat anak-anak buah. Solat. Terutamanya solat subuh. Jaga. Jadi, itulah dia kerosakan-kerosakan. Kewajipan ini tidak gugur jika moral dan akhlak manusia ini rosak serosak-rosaknya. Disebabkan apa? Tidak ada harapan lagi menjadi baik dengan adanya nasihat. Tak ada. Tak ada nasihat, tak ada petunjuk, tak ada teguran, tak ada contoh daripada pemimpin. Pemimpin pun tak bolehkan tunjukkan contoh yang baik. Pemimpinnya pun 2 kali 5, 5 kali 2. Habislah. Kan? Cuba pemimpin itu jaga solat. Ya, sekali-sekali boleh jadi imam. Kan? 2-3 bulan boleh baca khutbah. Macam, tuan-tuan. Kan cantik itu. Betul? Itulah dia yang disebut oleh ulama. Kemudian Allah sebut ya, ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah tempat kamu kembali. Maksudnya apa? Orang-orang yang mendapat petunjuk dan yang telah sesat semuanya akan kembali kepada Allah dengan amal masing-masing. Ya, yang sesat, yang baik, ya, yang betul, yang beriman, yang kafir, yang mungkar, yang sesat, yang maksiat, semuanya akan kembali kepada Allah. Ayat yang seterusnya. Ini masuk kepada hukum yang baru, hukum wasiat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحسبونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم ولا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى لا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Wahai orang-orang yang beriman, panggillah saksi di antara kamu jika seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan dia hendak berwasiat, yaitu 2 orang saksi adil daripada kamu, atau 2 orang lain bukan daripada kamu, yakni bukan Muslim. Sekiranya kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa kematian, sekiranya kamu berasa curiga, hendaklah kamu tahan kedua saksi yang bukan Muslim itu sesudah selesai solat, supaya keduanya mengangkat sumpah dengan nama Allah. Kami tidak akan menjual sumpah dengan berdusta itu kerana hendak mengambil keuntungan sekalipun terhadap orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat dengan kami, dan tiadalah kami sembunyikan penyaksian, yakni yang diperintahkan Allah, dan jika kami berbuat demikian, jadilah kami orang-orang yang berdosa. Ya, Allahu Akbar. Ayat ni dia bersambung-sambung sampai ayat 108, ya, ayat yang ke-107. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Sekiranya terdapat bahawa keduanya melakukan dosa tidak jujur, maka 2 orang lain tampillah menggantikannya daripada waris si mati yang terdekat, lalu bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya penyaksian kami ini lebih benar daripada keduanya, dan tiadalah kami melampaui batas. Jika kami melampauinya, nescaya jadilah kami orang-orang yang zalim. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Itulah yang lebih mendekatkan mereka supaya mengemukakan penyaksian mengikut yang sebenarnya, atau mereka takut akan ada pula sumpah daripada si mati, waris si mati, sesudah sumpah mereka. Takutlah kamu kepada Allah dan dengarlah perintah Allah. Allah tiada memimpin orang-orang yang fasik, yakni orang yang jahat. Jadi ayat ini tuan-tuan panjang tuan-tuan ya. Kata Makki bin Abi Talib dalam kitabnya Al-Khashfu, ayat 106 hingga 108 ini daripada ayat-ayat yang paling payah di dalam Al-Quran tentang bacaannya, i'rabnya, tafsirannya, maknanya dan hukum yang terkandung di dalamnya. Patutlah tuan-tuan nak baca, payah tuan-tuan. Ini ayat yang paling payah, kata Imam Al-Makki Abi Talib ni, dia kata apa? Ayat ini 106, 107, 108. Dia kata ayat yang paling payah sekali dalam Al-Quran bacaannya, i'rabnya, dia i'rab dia, nak menentukan dia ni jadi apa tuan-tuan, tu i'rab lah tu. Ya. Dia jadi apa? Maf'ulun bih. Ya. Jadi apa? Tu tata cara tata cara bahasa Arab lah nak meng'irabkan tu. Dia jadi fa'il ke, jadi maf'ul ke? Ya. Baik, tafsirannya, maknanya dan hukum yang terkandung. Mungkin untuk menjelaskannya mengandungi apa dia? Dia kata kalau betul-betul nak tafsirkan 3 ayat ini lebih daripada 30 muka surat. Masya-Allah. Dan beberapa ulama ahli tafsir telah sekata dengan pendapat itu, dan ramai pula ahli-ahli tafsir dia kata ni ayat yang paling payah nak ditafsirkan. Maka dalam ruangan ini saya ini bukan saya tuan-tuan, penulis kitab cuba menyampaikan huraiannya seberapa ringkas dan seberapa faham yang mungkin. Tuan-tuan ya. Jadi sebab ayat ni panjang tuan-tuan, dan tentunya akan mengambil masa yang panjang, lebih 30 muka surat, cukuplah setakat ni tuan-tuan. Sambunglah pula ujung bulan. Cantik tuan-tuan kan? Baca je lah dulu. Tuan-tuan ya. Nanti kita tengok apa sebenarnya maksud ayat. Betul tuan-tuan ya. Setiap kali, ini pengalaman saya lah tuan-tuan ya. Setiap kali saya baca ayat, baca Quran tuan-tuan, habis kata ulang balik, bila saya jumpa ni, saya pun tak faham tuan-tuan. Apa sebenarnya yang sebab kita baca terjemahan kan, tak baca huraian yang sebenarnya. Sebab turun ayat, dia ada macam-macam tuan-tuan. Ni dia agak panjang tuan-tuan ya. Tapi tak sampailah 30 muka surat tuan-tuan ya. Jumpalah pula ujung bulan insya-Allah. Ayo. Siapa yang menipu? Siapa yang menipu? Siapa yang menipu bukan daripada kalangan kami. Dan siapa yang mati, dia jadi pemimpin, kata Nabi, waktu dia mati, dia menipu rakyat dia, tak masuk syurga. Tersebut jelas dalam banyak hadis Nabi SAW. Ya, tak kira siapa pemimpin ni, siapa, tak kira ulama ke bukan ulama ke apa ke, man ghasyana falaysa minna, siapa menipu kami bukan daripada kalangan kami. Lepas tu pemimpin yang mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, antara golongan yang diharamkan oleh Nabi, yang disebut oleh Nabi diharamkan kepadanya syurga. Tu jelas sebut. Tipu lah juga namanya. Tak kira lah anak tipu bapak, bapak tipu anak, suami tipu isteri, suami tipu isteri, isteri tipu suami. Sama.
Sama. Jadi sebab apa? Dalam satu hadis, tuan-tuan, Nabi sebut ada beberapa dosa. Mula-mula Nabi baring, tuan-tuan, Nabi baring. Nabi sebut sampai satu perkataan, Nabi sebut apa? Wa syahadatu dzur, qauladzur dzur wa syahadatu dzur. Qauladzur wa syahadatu dzur. Tak tahu berapa puluh kali. Sampai sahabat kata, bila Nabi nak berhenti ni? Apa dia? Apa dia? Perkataan tipu dan menjadi saksi palsu. Nipu lah tu. Qauladzur wa syahadatu dzur. Qauladzur wa syahadatu dzur. Tak tahu berapa puluh kali Nabi ulang. Sampai sahabat kan, bila Nabi nak berhenti? Tuan-tuan, perkataan-perkataan yang menipu dan juga apa dia? Tuan-tuan, orang di hari kiamat, manusia jumpa Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Minta syafaat. Nabi Ibrahim kata, aku berdosa. Sebab apa? Aku pernah menipu. Apa yang Nabi Ibrahim kata dia tipu? Bila dia masuk ke Mesir, dia bawa isteri dia Sarah. Raja Mesir tanya, Sarah ni siapa? Nabi dia tahu dah raja tu memang gila betina. Apa Nabi Ibrahim kata? Sarah ni saudara aku. Tapi dia tak kata isteri dia. Padahal Sarah tu isteri dia. Sarah ni isteri, bukan isteri, saudara aku. Nampak tuan-tuan? Sebab dia tak nak, dia nak melindungi Sarah tu tadi. Nampak? Nabi Ibrahim kata, aku berdosa sebab aku tipu orang. Satu punya takut. Masya Allah, tuan-tuan. Kan, orang hari ni, tuan-tuan, biasa. Kencin mengencin ni biasa, tuan-tuan. Kadang kena kencin, kadang kencin kena orang. Okey, tuan-tuan. Okey. Ini pun satu. Burukkan orang ni. Kalau kita burukkan dia belakang dia, kita mengumpat. Burukkan orang belakang tuan dia, kita mengumpat. Memburukkan dia depan orang ramai, kita mengutuk. Apa kata Nabi? Sibabul muslim fisk wa qatluhu kufr. Mencaci maki orang Islam ni fasik. Fisk, perbuatan fasik. Bunuh orang Islam, kafir, kufur. Itu kenapa kita jadi huru-hara? Itu sistem demokrasi barat yang diperkenalkan. Tak boleh ke kita tunjuk? Tak payahlah nak kutuk-kutuk dia hal peribadi dia. Kalau kita sebut dia depan belakang orang, kalau betul, tu kita ngumpat dia. Kalau tak betul, tu fitnah pula. Berapa banyak dosa yang kita kena. Baik diam-diam, tuan-tuan. Apa yang ada baik dia kat dia? Kita tengok. Nah, orang kita ni, baik tak ada, yang buruk banyak. Padahal kadang dia buat baik banyak. Itu fitnah kadang-kadang. Bila duduk, kita buat cerita tu kat belakang dia, ngumpat pula dah. La ilah. Kalau kita cerita depan dia, apa lagi depan kutuk-kutuk dia, takut kita jatuh, kata Nabi tadi, fasik. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tengok dan lihat. Kan? Baca boleh, percaya tu, fikirlah dulu nak percaya tak percaya, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, yang penting jangan kencin orang lah.
Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf tuan-tuan, melawak lebih